20 itu. Kerana apa? Kerana rahmat kepada hamba-Nya. Dan 20 ini kita kata sebagai asas kaedah kepada sifat-sifat lain. Maka begitulah juga berkaitan dengan sifat mustahil. Sifat yang mustahil bagi Allah ialah segala sifat kekurangan, an-naqais. Segala sifat kekurangan itu mustahil bagi Allah. Apa dia? Oh, tak terkira lah. Ada Tuhan tidak apa, tidak jahat, tidak buruk, tidak hodoh, tidak zalim, tidak. Nak bilang tidak tu banyak sangat. Maka rahmatnya Tuhan, Allah mewajibkan kita mengetahui lawan bagi 20 sifat tu saja. Kerana dia sebagai asas kepada sifat-sifat lain. Jadi min itu litabai. Ai min ba'di ma yastahilu. Iaitu sebahagian daripada sifat yang mustahil. Itu takdirnya macam itulah. Kerana min tabi'idiyah dengan makna ba'du. Kenapa sebahagian tu? Min tu litab'id. Lianna kullama la yaliqu bijalalihi mustahilun alaihi. Kerana setiap sifat yang tidak layak atas Allah Ta'ala itu mustahil atas Allah. Wala tanhasiru fi hadihil 20 dan tidak terhad pada 20 ini sahaja. Macam kita sebut tadi lah, bukan terhad pada 20 saja. Segala dan sekalian sifat kekurangan tu semua mustahil atas Allah. Illa namun annaha, bahawa sesungguhnya, lamma kanat abdadu ma qamat dalilu alaihi minal wajibati lillah, bila mana lamma, tatkala, bila mana kanat abdadu ma qamat dalilu alaihi minal wajibat, apabila telah tertegaknya dalil atas tertegaknya dalil atas itu daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Kerana telah kita datangkan sebelum ini bahawa 20 itulah yang mana datang dalil daripada syariat sendiri, mengatakan 20 ini Tuhan sebut secara jelas, As-Sami, Al-Basir, Al-Ahad, Al-Awwal wal-Akhir, yang merujuk pada qidam dan juga baqa. Kerana datang dalil. Lamma kanat abdadu ma qamat dalilu alaihi, lawan bagi apa yang telah tertegak dalil di atasnya daripada sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Iktasara alaiha, maka itu jawab iktasara. Jawab bagi lamma kanat apa tu? Kanat kena baca lamma kanat abdada. Lamma kanat abdada, ay lamma kanat al-20, hadhihi al-20. Lamma kanat ay lamma kanat hadhihi al-20 abdada. Jadi abdada jadi khabar kepada kanat. Bila mana adalah 20 sifat ini, kanat ay kanat hadhihi al-20, hadhihi al-20 lah, hadhihi al-20 marfu'. Lamma kanat hadhihi al-20 abdada, bila mana 20 ini ialah lawan ma qama alaihi dalil, apa yang telah didatangkan dalil, minal wajibat, daripada sifat-sifat wajib, iktasara alaiha, maka musannif menghadkan atas 20 saja. Musannif pun sebut 20 lah. Faham jaga tu, jaga i'rab tu. Kanat
Isim kanat itu dhamir mustatir yang kembali kepada hadhil 20. Ad-dha menjadi khabar kepada kanat. Bila sifat 20 ini ialah lawan bagi sifat 20 yang wajib, yang mana sifat 20 yang wajib itu telah kita datangkan dalil, maka musannif pun sebut lawannya pun 20 juga. Itu dia, iktasara alaiha. Selesai. Wa hadza huwal qismu tsani, dan inilah bahagian kedua. Ai mimma yajibu 'alal mukallafi ma'rifatuhu, iaitu dari perkara yang wajib atas mukallaf mengetahuinya. Ini bahagian kedua daripada sifat-sifat yang wajib mukallaf mengetahuinya. Kita tahu dah wajib atas mukallaf mengetahui ma yajibu wa ma yastahil wa ma yajuz kan. Ma yajibu selesai dah. Sekarang ni masuk bahagian kedua, wa ma yastahilu, sifat mustahil. Wa huwa ma yastahilu fi haqqihi ta'ala, iaitu sifat yang mustahil pada hak Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika li anna ma taqaddama, dan demikian itu kerana apa yang telah terdahulu, yakni sifat yang telah terdahulu itu yajibu lillahi ta'ala, wajib bagi Allah Ta'ala. Jadi bahagian pertama bincang tentang sifat-sifat wajib. Fal wajibu, maka musannif ulang balik. Ulang balik. Dah ingatkan balik kepada kita pada perbincangan tentang sifat wajib. Fal wajibu, maka sifat yang wajib itu atau yang wajib itu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu, perkara yang tidak ditasawur pada akal ketiadaannya, perkara yang akal tak boleh terima tak ada, akal mesti mengiyakan dan menyungguhkan, akal tak terima tak ada. Itu yang wajib. Wa hadhihi, dan ini ini mana? Ini 20 mustahil ni naqaidu litilkah, ialah lawan. 20 ini lawan bagi 20 itu. Itu makna 20 itu sifat yang wajib. Naqaid di sini, naqid dengan makna lughah, makna lawan semata-mata. Mutlaqu at-tanafi, lawan. Sebab naqid dengan makna istilah itu ialah nafi, bagi menafikan sesuatu dengan datang haraf nafi. Macam basar, naqid dia la basar. Wujud, naqid dia la wujud. Itu pada pembahagian perkara yang berlawan. Dia ada naqid satu. Yang kedua dia ada dhid. Lawanan ni ada lawanan naqid. Lawanan naqid ni ialah lawan sesuatu dengan mendatangkan penafian, haraf nafi. Qama, jawabnya la yaqum atau ma qama. Qama dengan ma qama, jadi naqid lah. Wujud lawannya la wujud. Okey, yang kedua dia lawan yang bentuk dipanggil dhid. Lawan dalam bentuk dhid ini lawan yang kedua-duanya itu hakikat dia ada ataupun dia itu wujud kedua-dua. Hitam lawan putih. Hitam lawan putih. Hitam satu bentuk sifat yang ada, putih pun satu sifat yang jenis ada. Okey. Kalau naqid bagi hitam apa dia? Naqid bagi hitam. Naqid bagi hitam la sawad lah. Sawad la sawad ataupun aswad la aswad. Tidak hitam. Tidak hitam. Tidak hitam tu luas tu. Boleh jadi kuning, merah, biru. Boleh berlaku. Dan ada yang lawanan dari segi dipanggil adam malakah. Lawan dari segi adam malakah. Adam malakah ini lawanan dari segi sesuatu yang boleh terima
kedua-dua sifat tersebut. Tiba-tiba dia ada salah satu. Macam manusia melihat buta. Buta ni lawan kepada melihat. Buta itu lawan pada melihat. Kerana kita manusia boleh bersifat dengan buta, boleh bersifat dengan tidak buta ataupun melihat. Itu perincian itu dalam ilmu kalam, ulama bahagikan pada dalam sifat-sifat lawan ni. Cuma naqaid di sini dengan makna mutlaqu at-tanafi, lawan secara umum. Okey, wa hadhihi, dan ini sifat mustahil, naqaidu litilka, ialah lawanan bagi itu sifat yang wajib. Wala yakunu naqidu wa diddu, wala yakunu bukan tak? Naqaidu litilka kan, wa adadun ada tinggal tak? Wala yakunu naqid, gitu. Jatuh satu ni. Kalau dalam cetakan ni, wa hadhihi naqaidu litilka wa adadun. Betul? Situ ada tak? Ada. Wa adadun. Jadi lepas litilka tu kena tambah. Naqaidu litilka wa adadun, jamak kepada di. Jadi ini 20 ini ialah naqid kepada sebab itu kalau gitu dah berubah dah lah. Tadi kita kata naqid itu dengan makna mutlaqu at-tanafi. Sebab saya tengok kepada nuskah ada ni. Jadi kalau tengok nuskah yang asalnya, makna dia tinggal satu kalimah. Wa hadhihi naqaidu litilka wa adadun. Bila sebut adad makna jelaslah. Naqid ini memaksudkan makna khusus, adad memaksudkan makna khusus. Jadi bukan makna mutlaqul at-tanafi dah. Bahkan dia memberi makna khusus sebagaimana yang kita bincang tadi. Perbezaan antara naqid dengan did. Naqid ini lawanan dengan cara penafian bagi sesuatu yang diisbat. Did ini lawanan bagi benda yang kedua-duanya maujud belaka. Jadi naqid itu kena tu baliklah baiki baliklah. Kita tak perasan tadi. Naqid itu dengan makna istilahi, bukan makna lughah. Naqid itu dengan makna istilahi, dan adad itu dengan makna istilahi, sebab dia datangkan lafaz secara bersama, maka idza ijtama'a ikhtalafa. Lafaz itu bila duduk sekali, maka setiap lafaz ada makna yang tersendiri. Wa idza ikhtalafa ijtama'a. Bila dia duduk berasingan, contoh kita kata naqid aja, boleh jadi naqid ni termasuk dalamnya did. Okay. Jadi kerana dia sebut dua-dua, maka naqid dengan makna istilah dia, adad jamak kepada did dengan makna istilahnya. Wala yakunun naqidu waddiddu, dan tidak adalah naqid dan did itu. Tidak adalah lawanan tadi, sama ada lawanan dari segi naqid ataupun lawanan dari segi did, illa idzan tafa muqabiluhu, kecuali jika ternafi lawannya. Dia takkan jadi naqid dan juga did kecuali kita nafi lawan dia. Ada ni macam mana nak lawan bagi ada? Tak. Kita kena nafilah lawan tu. Sama ada nafi dengan cara datangkan haraf nafi. Ada lawan dia apa? Tidak ada. Ataupun ada lawannya adam, wujud. Kita ambil bahasa Arab sebab bahasa Melayu ni dia takut nanti keliru awak kan. Ada dan tidak ada. Lepas tu lawan secara bukan nakid mana? Ada lawannya tiada.
Ada dan tidak ada tu sama lah. Cuma lawan dari segi nakid, wujud lawan dia apa? La wujud. Itu lawan dari segi nakid. Okey. Wujud lawan dia bukan nakid. Lawan yang bukan nakid apa dia? Adam. Wujud lawan Adam. Itu lawan yang bukan daripada nakid. Wujud lawannya, lawan yang nakid ialah la wujud. Kita datang ke arah nafi. Lawan yang bukan nakid, dia bukan did Wujud dengan Adam bukan did Sebab tu saya tak kata did. Wujud lawan yang bukan nakid ialah Adam. Adam kata yang lain, wujud kata yang lain. Faham? Okey. Baqa, lawan yang nakid bagi baqa apa dia? La baqa. La baqa. Lawan yang nakid bagi baqa. Lawannya la baqa. Lawan yang tadi nakid nakid datang, kita datang ke arah nafi. Baqa, nakid dia ialah la baqa. Okey. Baqa lawan yang bukan nakid. Lawan baqa apa? Fana. Lawan dia fana. Sekarang ni istilah saja tu. Nakid, lawan dari segi did, Adam, malakah dan seumpama yang kita akan tengok lepas ni, itu istilah penggunaan ataupun kita namakan muqabalah dia tu dari segi mana. Okey. Jadi dia kata wala yakunu naqidu waddiddu illa idzan tafa muqabiluhu, kecuali ternafi lawannya. Lawan tu ternafi, barulah ada naqid dan ada did. Wa intifa'u muqabilihi yutasawwaru fil aqli, dan ternafi lawannya yutasawwaru fil aqli, nafi lawan dia tu dapat kita tasawurkan pada akal. Nafi lawan kita boleh faham dan kita akal kita menghukumkan dengan ya sungguh. Nafi lawan. Contohnya lemah, nafi bagi kudrat. Kudrat lawannya ajzun. Okey. Menafikan lawan bagi kudrat iaitu lemah. Apa dia? Nafi lawan dia. Nafi lemah ke nafi ajzun? Nafi ajzun itu perkara yang boleh ditasawur pada akal. Maknanya akal menyungguh dan mengiyakan tidak lemah. Menyungguhkan dan mengiyakan tidak lemah. Tak ada tu whiteboard. Rasa awak ni kelabu asal. Sebahagiannya lah saya tak pasti. Hak mana nafi, hak mana tu takut-takut lah. Tapi rasanya lepas jamuan badan ni semua dah semangat mereka ni. Dengan akal-akal yang segar. Jadi dengan semangat baru, semangat hari raya. Nampak tak nampak tu? Faham tak ni? Tak ada. Kalau tak ada, cari sini tak ada tak apa lah. Maknanya tak ada rezeki lah minggu ni. Perah otak sikit. Ada? Ada, tak ada rezeki. Okey. Saya nak rekod sini pun saya nak rekod daripada awal. Saya ulang balik je lah. Awak buatlah gambaran satu papan dalam kepala awak. Macam mana? Dia kata wantifa'u muqabilihi, ternafinya lawan itu, ternafi lawan bagi sifat wajib, yutasawwaru fil aqli, itu boleh ditasawurkan pada akal. Akal memang hukum dengan betul. Nafi bagi sifat wajib, kita ambil satu sifat.
ada wujud, lawannya Adam. Jadi Adam tu muqabil bagi wujud. Menafikan Adam, menafikan muqabil bagi wujud, iaitu menafikan Adam tu, akal boleh terima, boleh kata ya tak? Akal menghukumkan dengan sungguh. Apa dia? Tuhan tidak tak ada. Tuhan ni tidak tak ada. Apa hukum dia? Mesti lah. Tuhan tidak tak ada tu hukum dia apa? Mesti. Faham? Menafikan lawan. Lawan bagi sifat wujud tak ada. Kita nafikan tak ada. Faham? Kita nafikan tak ada. Makna apa? Makna ada lah. Sama je sebenarnya. Dia pusing kok. Tapi menafikan muqabil bagi sifat wujud tu, itu benda yang ditasawur pada akal. Bahkan hukumnya mesti situ. Hak ni yang dalam istilah ulama-ulama kita kata, mustahil ini beriman dengan perkara mustahil dengan kita i'tiqadkan istihalatul mustahil. Bisa dengar kan? Istihalatul mustahil. Kalau kita terjemah bahasa kita, mustahilnya perkara mustahil. Kita kena beriktikad 20 sifat mustahil bagi Allah. Iktikad kan? Adakah dengan 20 sifat mustahil itu ada? Tak. Kita mengiktikadkan mustahilnya 20 perkara mustahil tadi tu. Mustahilnya sifat mustahil itu. Tak apa. Biar. Faham jadi itu dipanggil istihalatul mustahil. Istihalatul mustahil itu wajib hukum dia. Tahu tak? Mustahil, perkara mustahil itu mesti lah. Ke tak mesti? Kalau tak mesti, tak jadi mustahil lah. Okey. Wantifa'u muqabilihi, ternafi lawan itu la yutasawwaru fil aqli. Ya la yutasawwaru pula. Sini ada la tak? Buang la. Saya dah baca la dia. Buang la tu. Jadi la tu jadi makna lain. Wantifa'u muqabilihi yutasawwaru fil aqli. Tak ada la Ternafi lawannya itu benda yang boleh ditasawur pada akal. Fala yutasawwaru wujuduhu, maka tidak tertasawur ada ia mana? Ia muqabil tadi yang kena kepada perkara mustahil. Jadi akal tak boleh terima perkara mustahil. Sebab apa? Sebab akal menerima perkara mustahil itu ternafi. Itu bahasa mudah. Akal menerima perkara mustahil itu ternafi. Jadi akal tidak boleh terima adanya perkara mustahil. Okey. Bahasa je ni, bahasa. Wa dzalika haqiqatul muhal, dan itulah hakikat al-muhal, perkara mustahil. Hakikat perkara mustahil ialah sesuatu yang tidak diterima ada akal adanya. Okey. Pesan wa itlaqud diddi, dan menyebut did alaiha, ke atasnya, ke atas perkara mustahil tadi, bihasabi wad'il lughah, kerana mengikut perletakan bahasa, ikut pada istilah bahasa atau pada penggunaan bahasa, penggunaan lain, ikut pada perletakan bahasa. Okey, dalam matan dia kata yastahilu fi haqqi ta'ala 20 sifah wa hiya adad. Musannif guna perkataan adad, did. Maka syarih kata menamakan perkara mustahil itu dengan adad, did, itu
mengikut penggunaan bahasa, ikut pada lurah sahaja. Kenapa? Li'anna ahlal lughati, kerana ahli bahasa yutliquna didda, mereka mengitlak dan menyebut did ala mutlaqil munafi, atas semata-mata berlawanan. Pada bahasa did ini apa? Did ini lawan. Lawan bagi sesuatu, tak kira lah lawan itu benda yang ada juga atau benda yang tak ada. Sama ada lawan itu dengan cara adam malakah, atau lawan itu dengan cara datangkan penafian. Jadi umum. Mutlak munafi, umum penafian. Sama ada daripada mana-mana jenis penafian, tak kira. Itu pada bahasa. Wa amma fi istilahi, adapun pada istilah, falaisat kulluha adada, bukan ke semua sifat mustahil itu di belaka. 20 sifat itu bukan semuanya dalam kategori lawan yang dipanggil dik, bukan. Sebab dari segi istilah, perkara yang berlawanan ni dia ada pembahagiannya. Jadi musannif kata lawan 20 tak dilawan kerana ambil pada penggunaan bahasa Arab. Dik dengan makna semata-mata lawan. Tapi kalau kita nak bertelitikan penggunaan istilah, bukan semuanya itu dalam kategori dik. Bal ba'dhuha naqidun, bahkan sebahagiannya ialah naqid, lawan yang dengan penafian. Lima taqaddama, bagi apa yang telah terdahulu. Naqidun lima taqaddama, lawan bagi apa sifat yang telah dahulu, sifat yang telah dahulu sebut. Ada sebahagiannya naqid. Apa dia daripada sifat 20? Benda sifat 20 yang naqid. Apa dia? Ada tak? Ada tak hak arah nafi? Ada tak? Cuba cari. Kita kena datangkan kalimah yang mustahil dia tu, lawan dia. Contoh kita kata apa nama ni, tengok pada kalam musannif lah, kalam musannif. Wahdaniyah, lawan dia apa? Lawan wahdaniyah. Lawan wahdaniyah dalam sifat tu, tulis apa? Cuba tengok. Kalau ada haraf nafi bagi satu dengan makna qiyamuhu bi nafsihi, qiyamuhu bi nafsihi bi an lam yakun qa'iman bi nafsihi. Lam yakun qa'iman bi nafsihi. Tu kalau ada haraf nafi begitu, makna dia kategori dik lah. Tapi kebanyakannya dia kategori naqid. Kalau ada haraf nafi. Tapi kita nampak nanti ada yang naqid dengan cara dia panggil mumathil li naqidhi, musawi li naqidhi, yang serupa dengan naqid. Serupa dengan naqid, lawan dia menyamai naqid, tapi dia tidak ada datangkan haraf nafi, tetapi dia itu sama betul-betul dengan makna naqid. Lepas ni kita tengok. Okey, kita tengok dulu perbahasan. Bal ba'dhuha naqidun lima taqaddama, sebahagian daripada sifat ini dia naqid, lawan dengan cara mendatangkan nafi bagi apa yang telah dahulu. Wa ba'dhuha diddun, dan sebahagian lain pula ialah di kama taqifu alaihi insya-Allah, sebagaimana kamu akan dapatinya insya-Allah taala. Wa dzalika, dan demikian itu. Wa dzalika, ini bayan. Wa dzalika ay
bayanu kauniha laysat kulluha adada. Dan demikian itu, iaitu demikian itu mana? Iaitu keterangan bahawa bukan kesemua sifat itu did. Kenapa? Li'anna haqiqata ad-diddaini, kerana hakikat diddain, dua yang berlawanan, apa dia? Al-amrani wujudiyani alladhani bainahuma ghayatul khilaf. Kerana did, dua yang berlawanan atau apa dia? Ini takrif did. Amrani wujudiyani, dua perkara yang kedua-duanya ada. Bukan amru itibari lah. Dua-dua tu dari kategori perkara maujud. Dua perkara yang dua-duanya ada, alladzani, yang kedua-duanya bainahuma ghayatul khilaf, bertentangan, setentang-tentangnya. Ghayatul khilaf makna berlawanan, yang sehabis-habis lawan. Kal bayadi was sawadi, seperti hitam, seperti putih dan hitam. Jadi putih dan hitam ni kita panggil diddain. Dia lawan dari kategori diddain. Kenapa? Kerana putih satu sifat yang ada, amrun wujudiyah, dia amrun wujudi, dan hitam satu sifat yang ada. Dan antara putih dan hitam ni orang panggil berlawanan. Putih lawan hitam. Jadi lawanan antara putih hitam dipanggil diddain. Wal harakati was sukun, wal harakati was sukun, dan gerak dan juga diam. Dan gerak dan juga diam. Okey. Okey, gerak dan diam. Ini atas satu pandangan lah yang mengatakan harakah was sukun ni, sebahagian ahli kalam mengatakan amrun wujudi juga. Amrun wujudi juga. Jadi termasuklah contoh itu ialah harakah was sukun, gerak dan juga diam. Okey. Boleh jadi dia ada, tadi kita kata ada tiga kan. Satu lagi dia panggil lawanan, taqabul diddain, taqabul naqidain, taqabul adam malakah, dan satu lagi taqabul mutadhaifain. Mutadhaifain ni lawanan yang dengan cara sandaran. Ia berlawan kerana disandarkan kepada sesuatu. Contoh ayah dan anak. Ayah dan juga anak. Jadi ayah dan anak ni, lawanan itu hanya kerana disandarkan kepada satu lagi. Baru dia faham lawanan ayah dan anak. Ada pun kalau dok makna boleh jadi Zaid anak kepada Ahmad. Dan hubungan dia, lawanan dia ialah taqabul mutadhaifain. Makna ayah ke ayahan dan ke anakan. Tapi kalau nisbah pada lain hubungan dia. Boleh jadi adik beradik, boleh jadi anak saudara. Jadi berlawan tu dia panggil kerana diidhafat dan disandarkan kepada sesuatu. Okey. Kemudian kata pengarang rahimahullahu ta'ala, seterusnya mana contoh dia bagi kal bayadi was sawadi wal harakati was sukuni, dan gerak dan juga diam. Jadi contoh gerak diam tu itu pada sebahagian daripada pandangan lah. Sebahagian daripada pandangan. Apa lagi ni sejak kita nak tengok dalam hasyiah ni.
Ada dia sebut tak sini? Okey, harakah was-sukun. Okey, terus kita masuk kepada yang kedua. Wan naqidani. Dan dua yang berlawanan secara naqid, ibaratun an thubuti syai'in wa nafyihi. Lawanan secara naqid ialah ibarat daripada reti daripada sabit sesuatu dan penafiannya. Jadi kalau sesuatu itu dia berlawanan dengan kita nafikan yang sebelum, kita panggil lawanan itu naqidain. Nahwu Zaidun mawjudun, seperti Zaidun mawjudun. Lawannya Zaidun laisa bimawjudin. Zaid bukan mawjud. Jadi nafi bagi wujud itu dipanggil lawan secara naqidain. Wa hadza tak ada wa. Ada wa tak sini? Kena ada wa lah. Wa hadza. Wa hadza. Wa hadza tambah wa se. Wa hadza istilahu al usuliyin. Ini istilah ulama usul. Jadi ulama usul menyatakan bahawa ada pembahagian kepada perkara lawan itu lawan secara did, ada lawan secara nakid. Ada lawan secara nakid. Itu istilah ahli usul. Usuluddin lah. Wali ahli mantiqi, dan bagi ahli mantiq istilahun akharu, istilah lain. Istilahun akharu ghairu hadza, yang lain daripada ini. Istilah yang lain daripada ini. Fanzur dzalika, maka kamu lihatlah demikian itu, iaitu istilah di sisi ahli mantiq, fi syarhi syekh, pada syarahan Syekh Imam Sanusi, lihadzal mahal, pada tempat ini. Dia kata nak tahunya kamu rujuklah, okey, kamu rujuklah pada syarahan Tuan Syekh pada perbahasan ini dalam kitab syarah kitab dia. Dia buat syarah dia kok. Okey, usuliyin ni, usuliyin kalau ikut Syekh Syarqawi dia kata ihtimal dua. Zahirnya ialah ulama usul, iaitu ulama usul fiqh. Ulama usul fiqh. Dan dia kata boleh ihtimal juga ulama usul ni ialah ulama usuluddin. Ulama usuluddin. Jadi yang kita kata empat tadi, mana? Lawan secara diddain, naqidain, adam malakah dan mutadhayifaini. Ini pembahagian di sisi ahli mantiq. Nampak pembahagian ahli mantiq dia bagi pada empat. Adapun ulama usul hanya bagi kepada naqid dengan did. Naqid dan juga did. Faham Jadi hak lain daripada dua perkara yang wujud tadi, semuanya masuk dalam naqid belaka. Di sisi ulama usul, ahli mantiq bagi empat. Dia jadikan mutanafiyat itu ada empat. Pertamanya diddain, naqidain, adam malakah dengan mutadhaifai. Empat. Okey. Tadi musannif kata ada did dan ada naqid. Makna dia tak bilang ada malakah dan mutadhaifai sebagai bahagian asing. Ada malakah dengan mutadhaifai ni dia masuk dalam kategori naqid. Masuk dalam kategori naqid. Jadi naqid di sini ke umum. Ayah dengan bapa. Ayah dengan anak. Anak maknanya tak bapa.
Ayah maknanya tidak anak. Melihat dan juga buta. Buta maknanya tak melihat. Buta dengan makna tidak melihat. Kalau kita kata dia itu ada malakah di sisi Mu'tazilah lah. Kalau ahli sunnah ni masing-masing tu dikira satu sifat yang wujudi. Sifat yang wujudi. Hidup, jelas sekali hidup atau mati. Hidup dengan mati. Al-hayat dengan maut. Jadi di sisi Mu'tazilah, hayat itu benda wujudi ada, maut itu adamul hayah. Jadi Adam malakah. Adam malakah. Dia masuk dalam kategori nakid di sisi pembahagian dua. Di sisi yang membahagikan perkara yang berlawanan tu, taqabul tu dua. Boleh tak ni? Ini bukan perkara tauhid akidah ni. Ini pembahasan pada umur-umur, dia panggil perkara-perkara asas. Perkara kita kata pengklasifikasian. Dalam perkara-perkara meletakkan ini kategori mana. Jadi ini pembahasan ilmu kalam lah. Pembahasan ilmu kalam. Okey. Faham tak tu? Kalau tak faham pun dia tidak menjejaskan akidah seseorang kalau seorang tu berimannya betul. Apa tak? Dia tak tahu kategori mana. Dia tak tahu mukhalafat apa nama ni, lawang sifat mustahil ni kategori mana, tak ada masalah. Cumanya ulama bidang usuluddin mereka perincikan supaya dapat kita bezakan kategori sifat satunya dengan sifat yang lain. Okey. Jadi dia kata kena tengoklah dalam syarah Tuan Syekh. Tengok dalam syarah Tuan Syekh pada tempat ini. Walamma kanat hadhil mustahilatu, bila mana adalah perkara mustahil ini munafiyatun lil wajibat, menafikan bagi perkara-perkara wajib, kana adaduha ka adadiha, maka bilangan perkara mustahil pun seperti bilangan perkara wajib. Wa tartibuha, dan susunannya katartibiha, ai susunan perkara wajib itu. Jauh ni cari. Susunan perkara wajib itu samalah, susunan perkara mustahil itu samalah seperti susunan perkara wajib. Wa tartibuha ai wa tartibul mustahilati katartibiha ay katartibil wajibati. Al-awwalu minal mustahilati, yang pertama daripada perkara mustahil, lil awwali minal wajibati, muqabil bagi muqabil bagi yang pertama bagi perkara wajib. Wathani lithani, dan yang kedua lawan bagi yang kedua. Ila akhiriha, sehingga akhirnya. Okey. Tadi saya nak tulis benda ni, betul? Berkaitan dengan intifak muqabil kan. Kena tulis lah. Susah lah kena tulis. Awak mari ingat. Tidak senang, awak boleh balik. Saya pun boleh balik dah. Perkara mustahilat. Okey. Wujud. Muqabil bagi wujud apa dia? Muqabil dia apa? Muqabil dia apa? Adam lah. Adam. Okey, muqabil dia Adam. Jadi Adam ni, orang panggil Adam ni muqabil bagi wujud. Cuba baca balik ayat. Intifa'u, apa dia tulis? Intifa'u muqabilihi yutasawwaru fil aqli. Tulis apa? Baca balik. Sebelum tu, li'anna kata apa? Lagi?
Sebelum tu. Baca apa dia? Apa dia tulis? Baca sikit sebelum tu je sikit. Apa dia? Sebelum intifak tu dulu apa? Wa apa? Wala yakunu naqidu wadiddu illa wala yakunu an-naqidu wadiddu illa idzan tafa muqabiluhu. Tidak berlakulah naqid dan juga did kecuali ternafinya muqabil dia. Adam ni apa dia? Lawan kepada nafi bagi wujud Adam lah. Kemudian lepas tu wantifa'u muqabilihi. Wantifa'u muqabilihi. Lagi yatasawwaru fil aqli. Buanglah. Dan ternafi lawannya itu boleh tasawur pada akal. Nafi mana? Nafi muqabil bagi wujud ni. Nafi muqabil bagi wujud. Nafi ni lah. Nafi Adam. Ini perkara yang boleh tasawur pada akal. Kenapa? Kerana perkara itu sungguh. Nafi kepada lawan sifat wajib itu betul dan diterima akal. Akal kata sungguh. Yang ni yang diibaratkan kita nafikan perkara mustahil ni panggil istihalatu al-mustahil. I'tiqad istihalatul mustahil. Mustahilnya perkara mustahil. Jadi mustahil perkara mustahil ni betul tak? Soalan dia. Betul ke tak? Betul lah, sungguh lah. Hukum mustahil perkara mustahil ni wajib. Hukum dia wajib. Perkara mustahil itu mustahil. Betul ke tak? Betul. Sungguh tak? Sungguh. Mesti ke tak? Panggil wajib lah. Yutasawwaru fil aqli dengan makna ditasawur dengan makna sungguh. Dan wajib pada akal ternafi muqabil bagi wujud ni. Lepas tu dia kata apa tu? Fala yutasawwaru wujuduhu. Maka kita tak boleh nak tasawurkan wujud muqabil. Fala yutasawwaru wujuduhu ay fala yutasawwaru wujudu muqabili al-wajib. Iaitu muqabil wajib ni apa? Kena pada Adam ni, mustahil. Fala yutasawwaru wujud al-mustahil. Tidak dapat ditasawur adanya perkara mustahil. Faham? Bahasa je tu. Tu mainan bahasa je. Nampak tak tu? Kat mana hak ni nafi, hak mana yang kita isbat. Hak mana sungguh, hak mana tak sungguh. Okey. Kemudian kata musannif wa hiya al-adamu wal hudutsu wa turadam. Jadi perbahasan mustahil ni dia payah sikit daripada perbahasan wajib. Mukadimah pun dia dah terang dah perbezaan tu kan. Jadi ambil perhatianlah sikit bagi kelas-kelas akan datang ni supaya kita sediakan persediaan dengan awal, baca dulu ke mana supaya tidak jadi pening ataupun tidak keliru manalah dalam kuliah. Ini bukan galakkan supaya tak mari. Sebab payah. Bukan galakkan supaya tak mari. Payah ni tak salah. Bukan. Supaya kita siap sedia untuk memahamkan
kalam yang akan dibincangkan nanti. Wallahu taala a'lam. Ada soalan? Sila, ada soalan tak? Adalah ada soalan? Ada? Nak tanya pun boleh. Faham tak ni? Kena ulang ni. Jelas kalau kurang jelas lagi, tengok rakaman balik. Ada soalan? Lagi ada soalan? Siapa? Harakat dan sukun ni masuk dalam kategori mana? Saya pun tak berapa nak ingat agak tu. Khilaf situ tu kita tak berapa tu tengok. Saya kena tengok balik al-harakah was-sukun. Kalau ikutnya dia ulama-ulama mutakallimin lah. Okey. Dia termasuk daripada al-aqwan al-arba'ah. Ijtima', iftiraq, harakah dan sukun. Okey. Jadi dia termasuk daripada al-aqwan al-arba'ah. Jadi al-aqwan arba'ah ni di sisi sebahagian ulama menganggapnya sebagai perkara yang maujud. Perkara yang maujud. Harakah was sukun. Lepas tu khilafnya tu saya pun saya nak cari takut nampak sini kan. Tapi memang ada khilaf lah tu. Dalam hasyiah ada tak? Ada sebut tak api? Ada. Dalam hasyiah ada sebut tak? Sebut dia lain. Dia sebut dia lain dalam hasyiah. Tapi setakat saya kalau tidak kalau tidak silap apa yang saya ingatlah. Jadi sebahagian daripada mutakallimin menyatakan bahawa harakah dan sukun ni termasuk daripada perkara yang mawjud. Cuma benda itu memang berlaku khilaf lagi lah. Gerak dan juga diam. Dalam makulat dia masuk kategori mana? Itibari tak? Dalam makulat, ilmu makulat dia masuk dalam perkara yang i'tibari. Amru i'tibari. Jadi bila amru i'tibari dia tak ada lah. Jadi khilaf ini tak ada kesan pun dia, kerana yang mengatakan dia itu wujud tu melihat kepada objek itu bergerak. Jadi gerak itu berlaku pada objek, dia lihat sekaligus. Yang mengata diam tu melihat kepada objek juga. Ada pun kita asingkan mafhum gerak, maka benda itu kita kalau kita asingkan, maka dia bukan benda yang mawjud. Okey. Itulah, tengok baliklah tu. Waktu saya pun kena tengok baliklah. Lagi ada soalan lain? Ada. Ada nak tanya? Tak ada Kalau tidak ada, sekadar tu saja untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.